Assalamualaikum and hi. Okey, untuk kali ini grup kami akan membentangkan tentang skandal perakaunan untuk company Kraft Heinz. Saya Alisha Husna binti Syarudin bersama dengan ahli kumpulan saya Nik Rashidah binti Nik Abdullah, Nur Hidayah binti Muhammad Zain, Nur Suryanti binti Harun Din, Tinish anak lelaki Utaman. Next. Okey, pertama tentang pengenalan. Okey, Kraft Heinz Co. pada tahun 2015, The Kraft Heinz Company telah ditubuhkan susulan gabungan antara syarikat Kraft Food dan H.J. Heinz Holding. Gabungan tersebut bertujuan untuk memantapkan strategi operasi dengan mengelakkan pertindihan fungsi serta mengurangkan kos operasi syarikat terutama melibatkan bahagian perolehan. Bagi mencapai matlamat tersebut, syarikat telah menawarkan insentif kepada pekerja bahagian perolehan yang berjaya berunding dengan pembekal bagi mengurangkan kos bahan mentah. Kriteria prestasi untuk Ketua Pegawai Perolehan iaitu CPO adalah berdasarkan jumlah penjibatan kos tahunan yang diperolehi oleh bahagian perolehan daripada kontrak pembekalnya. Okey, seterusnya menurut Pegawai Operasi COO, kejayaan penjibatan kos operasi bukan sahaja merupakan faktor utama dalam menentukan bajet tahunan syarikat, tetapi secara langsung mempengaruhi penjimatan pada setiap tahun untuk dicapai oleh bahagian perolehan. Pada peringkat awal, Kraft Heinz berjaya mencapai sasaran penjibatan melalui sinergi yang terhasil daripada penggabungan tersebut, tetapi pada tahun 2017 berlaku peningkatan terhadap kos bahan mentah dan kos pembungkusan. Untuk mencapai penjimatan yang lebih banyak, bahagian perolehan di bawah arahan CPO dan juga pengawasan COO telah melaksanakan sasaran bajet tahunan yang tinggi dan penjimatan berperingkat berdasarkan sasaran corporate KHC dan seterusnya mendorong pekerja bahagian perolehan untuk menghasilkan idea-idea baru bagi penjimatan tambahan dalam tahun yang sama dan seterusnya tidak mengganggu sasaran dalaman. Okey. Kedua adalah isu dikenal pasti dalam syarikat Kraft Heinz. Okey. Isu pertama adalah Kraft Heinz Company terlibat dalam pelbagai jenis penyelewengan perekonomian termasuk mengiktirafkan diskaun yang tidak diperolehi daripada pembekal dan membuat kontrak palsu dan menggilirkan pembekal. Kraft Heinz Company gagal untuk merangka dan mengekatkan kawalan perekonomian dalam yang efektif untuk bahagian perolehan. Akibatnya, kaki tangan bahagian kewangan terlepas pandang perbelanjaan tidak tepat yang telah direkodkan. Perintah Security and Exchange Commission, mereka syarikat mendapati bahawa Kraft Heinz Company melanggar ketentuan anti penipuan, pelaporan, buku dan rekod serta kawalan perekonomian dalaman berdasarkan peruntukan Undang-Undang Sekuriti Persekutuan. Kraft Heinz dan bekas eksekutifnya dituduh terlibat dalam amalan pengurusan belanja yang tidak telus untuk beberapa tahun dan membuat banyak transaksi yang mengelirukan, melibatkan jutaan dolar dalam penyimatan kos palsu dan kegagalan menyeluruh dalam kawalan perekonomian. Seterusnya, saya akan membaca kesalahan. Terdapat 3 kesalahan transaksi iaitu yang pertama, clash clawback transaction, di mana pekerja bahagian perolehan KHC bersetuju untuk mengambil bayaran pendahuluan tertakluk kepada pembayaran balik melalui kenaikan harga atau komitmen jumlah pembelian masa hadapan. Tetapi ianya telah mendokumentasikan transaksi tersebut dengan cara mengabuli kewajipan untuk membayar balik. Kesalahan yang kedua iaitu transaksi price pricing, di mana pembekal bersetuju untuk mengurangkan harga sepanjang tempoh tertentu sebagai pertukaran untuk kenaikan harga yang setara pada masa hadapan. Tetapi perjanjian itu tidak dimaklumkan oleh pekerja bahagian perolehan KHC kepada pekerja kumpulan pengawal KHC.
Manakala kesalahan yang ketiga yang dilakukan adalah transaksi prepaid, iaitu pekerja bahagian perolehan KHC bersetuju untuk memberi komitmen pada tahun akan datang seperti melanjutkan kontrak dan menambah jumlah pembelian sebagai pertukaran untuk diskaun dan kredit penjimatan oleh pembekal. Tetapi telah salah menyatakan dalam dokumentasi kontrak yang menyatakan bahawa ianya adalah untuk pembelian pada tahun lepas atau pada tahun semasa oleh KHC rebates. Okey, saya akan teruskan dengan penipuan yang dilakukan oleh pegawai. Pertama adalah penipuan yang dilakukan oleh bekas Chief Procurement Officer iaitu Klaus Hoffmann. Beliau meluluskan beberapa kontrak pembekal yang tidak wajar dilakukan walaupun terdapat banyak amaran yang diberikan oleh pekerja bahagian perolehan mengenai kawalan dalaman yang tidak dipatuhi. Dan beliau memperakui ketepatan dan kesempurnaan penyata kewangan bahagian perolehan ketika penyelewengan itu berlaku. Beliau sebenarnya telah melanggar peruntukan anti penipuan berdasarkan kecuaian, kegagalan, menyediakan maklumat yang tepat kepada akaunten dan tidak mematuhi kawalan dalaman perakaunan mengikut peruntukan Undang-Undang Sekuriti Persekutuan. Okey, penipuan yang kedua yang dilakukan oleh bekas Chief Operating Officer iaitu Haleyson. Beliau mendapat pelbagai amaran bahawa perbelanjaan yang sedang diuruskan melalui perjanjian yang dimanipulasi oleh pembekal Kraft. Tetapi daripada menangani risiko tersebut, beliau menekan bahagian perolehan untuk mencapai sasaran penjimatan yang tidak realistik. Sebagai ahli jawatankuasa Kraft, beliau kemudian meluluskan penyata kewangan syarikat yang tidak tepat. Dalam keadaan tersebut, beliau sebenarnya telah melanggar peruntukan anti penipuan berdasarkan kecuaian, kegagalan, menyediakan maklumat yang tepat kepada akaunten dan tidak mematuhi kawalan dalaman perakaunan mengikut peruntukan Undang-Undang Sekuriti Persekutuan. Okey, seterusnya, impak kepada perniagaan KHC adalah yang pertama, rekod kos barang dijual syarikat yang tidak tepat akan menyebabkan berlaku andaian syarikat telah mencapai penjimatan kos. Yang kedua, penipuan yang berlaku pada klasifikasi menyebabkan KHC melaporkan EBITDA iaitu earning before interest, tax, depreciation and amortization yang terlebih nilai. Yang ketiga, tindakan CFO dan COO telah merugikan pelabur. Akhirnya, pelabur menanggung kos dan beban penyata dan penyusunan semula laporan kewangan. KHC menyusun semula kewangannya membentukkan jumlah keseluruhan 208 juta US dollar dalam penjimatan kos yang diiktiraf secara tidak betul daripada hampir 300 transaksi. Dan seterusnya, tindakan SEC terhadap KHC adalah tindakan diambil oleh Security and Exchange Commission terhadap KHC adalah yang pertama, KHC ni perlu membayar penalti sivil sebanyak 62 juta. Pelison membayar disgorgement dan faedah prasangka berjumlah 14,211.31 sen dan membayar penalti sivil sebanyak 300,000. Hoffmann diarahkan untuk membayar penalti sivil sebanyak 100,000 dan menghalangnya daripada berkhidmat sebagai pegawai atau pengarah syarikat awam selama 5 tahun. Sekian, terima kasih.